Tuan Guru terhadap Yang di-Pertuan Agong secara jelas, walaupun tak tulis nama dan sebagainya, tetapi menyifatkan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdullah Riayatuddin Muazzam Shah sebagai pengadil yang tidak adil, yang mengalihkan gol, yang mengalihkan tiang gol, dan juga yang menambah masa yang sudah tamat. Perkara ini sangat tidak baik dan tidak wajar dilaksanakan oleh mana-mana orang, termasuk diri saya sendiri pun. Dan bila kita ditegur, wahai ahli PAS yang saya sayangi semuanya, terimalah teguran. Ad-dinun nasihah. Ini satu perkara yang tidak wajar, mengkritik Yang di-Pertuan Agong secara terang-terangan pada benda yang dia tak salah pun. Ada dua perkara yang saya nak sebut. Pada tulisan Tuan Guru Haji Hadi tentang Yang di-Pertuan Agong tak adil dan zalim ni, ada dua perkara yang penting yang saya nak nasihat dan saya nak tegur. Pertama sekali, iaitu kita lihat Yang di-Pertuan Agong telah berusaha dengan cukup baik, dan kita kena beriman dengan firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat Quran ni sekarang ni, realiti sekarang ini, Agong adalah Raisud Daulah. Dia ketua Raisud Daulah. Dia bukan Rais Wizara, bukan Perdana Menteri. Dia ketua pemimpin nombor 1 negara. Jadi dia merupakan ulil amri. Bila ulil amri telah menetapkan dengan cara yang sangat baik, dengan dipanggil Agong, panggil semua raja-raja negeri untuk berbincang, untuk membuat keputusan dan sebagainya, perkara ini walaupun boleh je Agong nak lantik siapa-siapa pun, tapi Agong telah menggunakan jalan yang sangat baik. Tidak wajar Tuan Guru mengkritik Yang di-Pertuan Agong terang-terangan dengan mendakwa sebagai pengadil yang tidak adil, mengalihkan tiang gol, ataupun yang menambah masa yang sudah tamat, dan juga zalim disebut dalam tulisan itu tentang kezaliman. Ini sangat tidak wajar, bercanggah dengan ayat Al-Quran tadi. Itu yang pertama. Keduanya, kisah yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Hadi dalam tulisan beliau, kita dapati bahawa kisah ini adalah kisah yang masyhur tetapi tidak sahih. Jangan gunakan kisah yang tidak sahih untuk mengkritik pemimpin yang tidak zalim. Iaitu kisah berkaitan dengan anak kepada Gubernur Mesir, namanya Muhammad bin Amr bin As. Amr bin As adalah gubernur di Mesir yang dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang merupakan khalifah yang duduk di Madinah. Kisah ini kisah tentang kononnya berlaku lumba, kemudian mereka tumbuk orang Mesir itu, kemudian mengadu kepada Sayyidina Umar suruh orang Mesir itu pukul Amr bin As sebagai gantian kepada anaknya yang telah memukul orang Mesir tersebut. Kisah ini, kisah yang dinyatakan oleh Tuan Guru tu, adalah kisah yang tidak sahih, yang tak sahih. Pertama sekali, dalam sanad kisah tu, kisah ini dicerita di dalam buku yang berjudul Futuhul Misr wa Akhbaruha oleh Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam ketika mana dia membawa kisah ini, dia menggunakan lafaz hudithna, iaitu lafaz yang majhul. Maknanya kisah ini dari segi sanad majhul. Kemudian dari segi sanad, orang-orang yang ada dalam tu munqati', terputus, sanad itu terputus. Dan dari segi periwayatan orang-orang ruwat yang meriwayatkan kisah ini, sanad itu adalah tidak sahih, bahkan dhaif. Bukan kita kata tak boleh guna hadis dhaif, perkara-perkara dhaif, riwayat-riwayat yang dhaif pada amalan fadail a'mal dan sebagainya boleh guna, tak ada masalah. Tapi Tuan Guru gunakan satu kisah yang tidak sahih untuk mengkritik Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi boleh semak benda ni. Sebelum nak bawa satu-satu kisah tu, semak dulu kisah ni tidak sahih. Jangan bawa kisah tidak sahih untuk mengkritik Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya setakat itu saja. Akhir nasihat saya, teguran saya kepada ahli PAS yang saya sayangi, dan juga kepada yang Presiden PAS ini, Tuan Guru Haji Abdul Hadi, untuk tarik balik tulisan tersebut kerana terdapat penghinaan dan juga kritikan yang tidak betul kepada Yang di-Pertuan Agong. Walaupun tak sebut nama, tapi semua orang tahu itu adalah senario yang berlaku sekarang ini, kerana Tuan Guru bukan pemain bola, dia pemain politik. So sekarang ini semua orang tahu tulisan itu adalah mengkritik Yang di-Pertuan Agong. Saya katakan perkara ini tidak sepatutnya. Dia move on dan settle masalah, guna langkah-langkah lain, Tropicana ke apa-apa langkah ke, undi tidak percaya ke, guna cara-cara lain. Tak perlu menyalahkan Yang di-Pertuan Agong sekarang ini. So saya pun minta maaf kepada Yang di-Pertuan Agong kerana ada manusia-manusia yang mengkritik Yang di-Pertuan Agong pada waktu ini, dan kita doakan daripada Mekah Al-Mukarramah ini supaya Yang di-Pertuan Agong dan juga barisan pemimpin yang terbaru dapat menguruskan negara dengan baik